Ya, Yang Muhammad selepas itu Menteri menjawab. Pedang terap. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin sebut berkaitan dengan 020,100 ataupun umumnya 020,000 permohonan belia dan sukan. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian tentang halat uju belia kita dalam negara kita. Sebenarnya berapakah perangkaan belia-belia yang ada dalam negara kita? Kalau boleh kita dapat secara spesifik daripada pihak kementerian. Kerana apabila kita berada di kawasan pedalaman, macam kawasan saya di Padang Terak, kita bergaul dengan belia. Saya pernah duduk di bandar dan saya juga berada di Padang Terak. Saya bergaul dengan belia. Dan saya lihat belia-belia di bawah ini tidak merasai dasar-dasar yang dibuat oleh pihak kementerian. Sebagai contohnya, bila kita menyebut tentang sukan dan juga termasuk pembangunan belia. Belia-belia di kampung ini dia tak faham pun. Dia tak faham dan dia tidak merasai limpahan yang dibuat oleh pihak kementerian. Termasuklah kalau kita sebut kaitan dengan pembangunan sukan, gelanggang-gelanggang ataupun padang-padang bola sendiri tidak wujud di kampung-kampung. Di antara isu yang selalu dibangkitkan apabila kita bersama dengan belia ini ialah kami tak ada padang bola. Bagi saya beri contoh, ada kawasan kampung-kampung yang bila kita berjumpa dengan belia-belia ni, mereka bermain bola di dalam sawah padi. Itu pun kalau sawah padi ini kering pada musim kemarau. Dipacaknya tiang gol dan mereka menyepak di dalam sawah padi. Ada yang tiang buluh, tiang batang pinang. Ada yang bermain di kawasan reserve sungai. Itu pun kalau sungai tidak banjir. Ada yang bermain di tanah-tanah persendirian. Jadi tempat-tempat seperti ini tidak diluluskan peruntukan daripada kementerian. Mereka berjumpa dengan wakil rakyat, mereka minta jaring, mereka minta tiang gol, mereka minta apa yang sepatutnya, kalau yang becak minta supaya dikorek parit dan sebagainya. Ini berlaku di kampung-kampung. Saya boleh sebut nama-nama kampung ini. Di kampung Barokas, di kampung Bukit Nyamuk, ini reserve sungai. Kemudian ada yang bermain di atas tanah reserve kubur. Ini sebenarnya, jadi dia tidak merasai sebenarnya apa yang dibuat di peringkat kementerian dengan peruntukan ratusan juta, tak turun ke bawah. Mungkin adalah dalam bentuk gelanggang-gelanggang futsal, tetapi dia hanya fokus kepada tempat-tempat tertentu. Tidak sampai kepada semua kampung. Saya bayangkan di kawasan saya ada lebih kurang 120 kampung. Takkan kita mampu nak buat semua sekali. Tapi apakah inisiatif pihak kementerian untuk kampung-kampung yang tidak ada gelanggang-gelanggang sukan seperti ini? Mungkin diberikan peruntukan untuk buat gelanggang badminton dan sebagainya. Jadi perlu difikirkan oleh pihak kementerian untuk kesejahteraan ataupun untuk pembangunan belia dan juga sukan di peringkat kampung-kampung. Yang kedua, saya nak sebut juga tentang Akademi Pembangunan Belia Malaysia. Setakat ini berapa ramai pemimpin-pemimpin belia yang pernah mengikuti program-program melalui akademi yang diwujudkan oleh pihak kementerian ini. Pengalaman saya berada di peringkat bawahan, peringkat daerah ni, Majlis Belia Daerah dan juga persatuan-persatuan belia, persatuan-persatuan kepimpinan belia. Ada persatuan-persatuan ini memang wujud betul, ada minit mesyuaratnya, dibuat minit mesyuarat, tapi mesyuarat tidak pernah berlaku. Malah dah disebut untuk meluluskan ataupun untuk mengekalkan status persatuan-persatuan ini, mereka terpaksa menipu bahawa mereka buat minit mesyuarat. Pelantikan terhadap ahli jabatan kuasa juga selain daripada kadang-kadangnya dipengaruhi unsur-unsur politiking yang tidak sihat, kerana nak mengambil tempat supaya ada dalam parti-parti politik tertentu. Tapi pada masa yang sama kita lihat mesyuarat-mesyuarat tidak dijalankan. Jadi satu-satu perkara yang cukup menyedihkan. Saya minta pihak kementerian, pihak menteri untuk turun peringkat grassroots ini. Majlis-majlis belia daerah, kemudian persatuan-persatuan belia, kepimpinan belia di peringkat kawasan-kawasan. Sedangkan saya lihat apa yang pernah dilakukan oleh pihak kementerian sebelum ini, yang sekarang sudah menjadi pemimpin di peringkat kawasan, di peringkat daerah. Mereka terdiri daripada persatuan belia 4B yang lahir di peringkat kawasan-kawasan ini. Aneh lah. Tapi pada masa yang sama, belia 4B di kawasan Padang Terak katanya dah mati, mampus.
Jadi saya cukup menyedih, saya cukup sedih lah. Bila bercakap tentang beliau ini dekat dengan hati saya sebagai seorang ahli wakil rakyat yang masih lagi tergolong di dalam golongan usia beliau 15 hingga 40 tahun seperti mana yang digariskan oleh pihak kementerian. Jadi yang kedua saya ingin bangkitkan berkaitan dengan 020200. Saya dapat satu laporan berkaitan dengan prestasi kontinjen olahraga melalui khususnya terhadap Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Masih lagi saya ingat Datuk Seri Syahidan Kasim. Belum lah, sudah bukan Ini Presiden KOM lah disebut di sini KOM. Satu memorandum yang dibuat terhadap keluhan dan juga jurulatih yang mengendalikan latihan-latihan. Saya tengok prestasi yang pertamanya, sukan C, juga dikepilkan di dalam ini. 1997 di Jakarta emas 16 pingat emas. Di Brunei 12 pingat emas. 2001 di Kuala Lumpur emas 8, Vietnam 8, Manila 8, di Korat 7, di Laos 6, di Palembang 5. Ini setakat 2011. Maksudnya prestasi ini semakin menurun. Cukup mengejutkan kita. Tambah-tambah lagi apabila saya mendapat, saya pun tak pasti siapa yang hantar kepada saya satu surat rasmi yang bertarikh 8 Februari 2012 dan memorandum ini bertarikh 13 Februari 2012 kepada Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia beralamat di Bukit Jalil berkaitan dengan usul untuk menyingkirkan Datuk Karim Ibrahim, iaitu timbalan Presiden dan bekas pengurusi kejurulatihan Datuk Karim Ibrahim. Sebenarnya apa isu yang sebenarnya berlaku? Saya dapat, dan ini surat rasmi dan ditandatangani oleh atlet-atlet kita, termasuk juga ditandatangani oleh jurulatih-jurulatih kita, yang di dalam ini terdapat dakwaan-dakwaan yang cukup mengejutkan dan cukup merisaukan kita. Termasuklah dakwaan bahawa timbalan Presiden ini bertindak untuk menghalang daripada atlet-atlet menghadiri ujian doping, ujian kesihatan dan sebagainya. Dan ada atlet-atlet yang mempunyai kelayakan yang bertaraf A tapi tidak dibenarkan untuk menyertai sukan di beberapa tempat, termasuk di Bulgaria. Ini semua. Jadi saya ingin bertanya penjelasan daripada kementerian apa yang berlaku sebenarnya. Dan ada di kalangan atlet ini terpaksa membuat bayaran secara peribadi, RM3,000 diarahkan, kemudian prestasi-prestasi dan ada di kalangan pegawai-pegawai kesihatan ini diambil daripada negara luar, yang saya cukup keliru dengan apa yang berlaku ini. Adakah ini di antara perkara yang menyumbang kepada kejatuhan prestasi atlet-atlet kita di sukan-sukan C, Commonwealth dan sebagainya? Malah disertakan di sini kejohanan olahraga Asia, kemudian sukan Asia, sukan Commonwealth, semuanya prestasinya cukup mengecewakan kita. Tadi kita bercakap tentang bola sepak 154 tangga kalau ikut di dunia. Tapi sekarang kita bercakap tentang olahraga. Ke mana kita pergi sebenarnya? Jadi prestasi-prestasi ini bagi saya cukup mengecewakan dan cukup mengejutkan. Kalau benarlah memorandum ini, saya minta supaya kementerian memberikan satu jawapan yang telus. Apakah yang berlaku? Hengki-pengki di antara pemimpin-pemimpin persatuan, ataupun berlaku di antara berlaku pergaduhan, ataupun apa yang berlaku sebenarnya di antara jurulatih, di antara ketua jurulatih dan sebagainya, di antara atlet, sehingga akan membawa kepada atlet-atlet ini telah menulis memorandum dan sanggup tanda tangan ini. Dan adakah tanda tangan ini original ataupun satu tanda tangan palsu yang diedarkan? Bukan sahaja kepada saya, banyak yang menerima dokumen-dokumen ini. Tebal ni, saya ingat dalam 10 ataupun 12 muka surat yang agak terperinci cerita-cerita yang disebut oleh atlet-atlet ini. Jadi saya mohon kementerian. Yang terakhir, Datuk Pengerusi, saya ingin bangkitkan persoalan 02301 dan juga 02301, iaitu berkaitan dengan penyelenggaraan kompleks dan kemudahan sukan negeri-negeri. Yang ini telah dibangkitkan oleh Menteri baru-baru ini, dan saya telah respon
satu dakwaan yang beliau sebut berkaitan dengan pusat akuatik di negeri Kedah yang dibuat untuk tujuan Sukma satu ketika dulu 2007 ataupun 2008, dan menteri sebut tentang ini urusan Pakatan Rakyat dan sebagainya. Saya bukan isu itu. Saya nak bangkitkan ialah pusat akuatik ini masih belum dapat digunakan sepenuhnya, belum disiapkan sepenuhnya. Jadi melalui peruntukan yang ada pada 02, 301 ini, saya ingin melihat lapang sasar yang terdapat di Pokok Sena. Saya ingin lihat pusat akuatik di Gunung Kriang, tak silap saya, disiapkan oleh pihak kementerian. Jangan pihak menteri sebut kemudian nak politiking isu ini, tapi pada masa yang sama peruntukan tidak sampai, yang menyebabkan kompleks-kompleks sukan yang dibina dengan puluhan juta ini akhirnya tidak mampu dimanfaatkan oleh rakyat dan juga oleh belia. Dan saya harap ada satu tindakan yang baik dibuat oleh pihak kementerian untuk melibatkan, terakhir sebagai penggulungan, untuk melibatkan belia-belia yang berada di kampung ini dalam program-program pemulihan sukan, dalam program-program pemilihan di dalam sukan-sukan tertentu. Minta supaya pihak kementerian turun sama, jangan terlampau eksklusif, ambil yang sudah hebat, yang sudah terkenal, meninggalkan mereka yang terpinggir di kawasan-kawasan pedalaman, yang mereka ini juga mempunyai bakat semula jadi yang cukup baik untuk diketengahkan di peringkat nasional dan juga internasional. Jadi terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.